muslimat yang dirahmati Allah. Sutrah bagi orang yang solat, maknanya sutrah ni penghadang kan, dia macam dinding ke, macam tembok ke, atau letakkan papan satu depan, jadi sutrah lah. Atau letakkan kita punya ridah ke depan, atau tongkat letak ke depan kan, itu semua sutrah je. Sunat bagi orang yang solat meletakkan sesuatu di hadapannya untuk menghalang orang daripada melintas di hadapannya ketika dia solat. Sunat. Kalau kita semayang dalam kawasan yang terbuka lah, kawasan yang terbuka, contoh ni kawasan-kawasan terbuka kan, tempat orang lalu lalang letakkan suatu benda kan, sebagai sutrah kita. Maka dikata sutrah itu secara urutan ialah lalu di kawasan di antara orang yang solat dengan sutrah adalah haram. Contohnya ni sutrah kita, orang lalu ni sutrah, dia lalu di tengah, haram hukum dia. Itu sebabnya kalau kita tengok di negara, di Masjidil Haram ataupun di Madinah tu, di Masjid Nabawi, kalau dia lalu depan tu dipukul ni orang tu. Sebab itu memang ada hadis, siapa yang melintas depan kamu ketika semayang, kau pukul dia atau kau tahan dia, dia tak nak, dia langgar juga, lampang sekali kan. Orang Arab memang dipukulnya kan. Lepas tu kalau tahan dilanggar juga, itu syaitan, pukul dia, idrab, itu syaitan tu. Tapi kat kita ni tak ada, lalu saja. Lalu kita tak ada nak angkat-angkat tangan. Sebenarnya memang disuruh tu, kita tengah semayang, orang lalu angkat tangan supaya dia corner tempat lain, sebab dia lalu di depan kita. Tak boleh, berdosa kan berlalu depan orang semayang kan. Jadi tuan-tuan lalu di kawasan di antara orang solat dengan sutrah itu adalah haram. Orang yang melakukannya berdosa, orang yang melakukan itu berdosa, hukumnya haram. Maka sutrah itu secara urutan ialah seperti berikut: benda ataupun tembok. Tuan-tuan pernah tengok dekat seminggu lepas kita letak sutrah yang kecil, yang macam bentuk kubah, itu sutrah lah. Sekejap saya ambilkan. Ini dia contoh dia. Ni kalau di negara-negara Arab memang diletaknya depan imam sutrah. Tembok macam ni je dah, diletakkan. Kalau orang lalu di sini, dia tahan. Gempur juga, pang sekali kan. Ni macam ni je. Sebab tu kalau kita semayang duduk di rumah, semayang di ruang tamu kan, ruang tamu tu kan orang lalu lalang, letakkan sutrah, jangan sampai orang masuk melangkah di depan kita tempat semayang. Sutrah ni tak perlu besar-besar tuan-tuan. Kalau di negara-negara Arab tu dia buat macam kubah, mihrab, dia punya kotak kecil. Ni salah satu daripadanya kan. Okey. Maka dikata benda atau tembok, dinding atau papan setinggi 2/3 hasta, iaitu zira', lebih kurang 32 cm. Lebih kurang macam ni tuan-tuan, atau lebih. Maka jarak di antara orang yang solat dengan benda atau sutrah itu ialah 3 hasta, atau lebih kurang 1.44 cm atau kurang. Ni satu hasta, ni satu hasta, tambah lagi 2.
di antara satrah ni dengan tempat kita semayang tadi, jarak dia ialah 3 hasta. Itu jarak dia daripada kita berdiri dengan satrah kita. Jadi tuan-tuan, ni lain ni, antara lain ni adalah 3 hasta. Bukan jauh sangat 3 hasta. Tuan-tuan letak. Ni jarak dia 3 hasta daripada tempat kita berdiri. Makna kalau dia lalu dekat depan lain yang depan ni, apa lagi tuan-tuan? Banyak ayalah. Kan? Pukul. Kalau dia tahan, kita dah angkat dia. Dia pun mengundur ke belakang, dia pun lalu. Wah. Kan? Tak boleh. Ni tak boleh lalu. Dia tak boleh masuk dalam. Jadi tuan-tuan, letakkan satrah. Jika tidak ada, boleh dipacakkan tongkat atau sebagainya setinggi 2/3 hasta atau 32 cm. Letaklah apa-apa benda. Jika tak ada juga, boleh membentangkan sejadah atau rida. Tu buatnya kalau tuan-tuan letak sejadah ni, mana di ujung sejadah tu orang boleh lalu, sebab dah habis satrah. Kalau dilalu dekat dalam sejadah tuan-tuan tu, tu pukul. Tahan, dia lempuh, dia tempuh juga. Apa lagi? Tuan-tuan kerati terus, kan? Jadi gitu. Kan? Letakkan rida, selendang. Hari ni alhamdulillah, bila Allah Ta'ala jadikan musibah ni, semua bawa selendang hijau. Semua pendekar belakang selendang hijau, selendang merah, selendang biru. Mana semua jadi pendekar belakang. Tinggal tak bawa keris je. Kalau bawa keris pula nanti ada pula berbunuh-bunuh dalam masjid kan. Jadi semua bawa satrah. Alhamdulillah. Ini semua hikmah. Ada hikmah ni tuan-tuan. Okey. Jika tidak ada, membuat garisan. Buat garisan. Ini bagi orang yang sembahyang di tanah lapang. Tanah lapang, tak ada apa-apa benda nak letak. Kalau kita ni orang yang bermusafir, ada beg, letak beg depan. Tak beg. Itu semua jadi satrah kita, kan? Maka sunat menghalang orang yang hendak melalui di hadapan orang yang sedang solat dengan mengisyaratkan halangan, iaitu meluruskan tangan secara beransur-ansur. Syarat halangan itu tidak boleh daripada 2 kali. Dia tak boleh. Dia angkat sekali. Tak apa. Dia langgar, kan? Turun. Ada orang lalu juga, lalu angkat. Ketiga pula angkat. Asyik angkat ya. Dia 2 kali tuan-tuan. Kan? Itu dah masuk perbuatan berturut-turut. Tak boleh. Kan? Kerana termasuk perkara yang membatalkan. Okey. Catatan, satrah jangan diletakkan tepat di hadapan orang yang solat, tetapi di sisi kanan atau kiri. Tuan-tuan, itu sebabnya tuan-tuan tengok kalau saya semayang, selalu di Bilal ni diletakkan Bilal ni diletakkan apa ni, apa ni, penyejuk ni dekat tengah-tengah, kan? Sebab kita memang disunatkan kalau ada satrah di depan ni, jangan menghadap terus ke satrah, kita tepi sikit. Tu kena tengok apa pasal Pak Imam ni condong ke kanan kiri ni. Ini berat sebelah ni, tak adil ni. Bukan masalah tak adil, sebab disebut dalam fiqh. Ataupun ke kanan, jangan menghadap tiang. Nanti bila kita semayang akan timbul ragu-ragu. Pak syaitan kata, engkau semayang tu engkau sembah ni. Pak tu tuan-tuan, kalau semayang di belakang-belakang tiang ni, jangan menghadap ke tiang, dia ke tepi, sampai maknanya tiang tu menjadi sisi kita, sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Itu kaedahnya dalam hukum fiqh dibicarakan, kan? Jadi kalau di satrah ni satrah yang tuan-tuan tengok ni, jangan semayang menghadap sini. Nanti dibaca
jika seseorang mengerjakan solat, semua dia baca kan. Jadi satrahnya dia yang bagusnya sadah, jangan ada tulis apa-apa, jangan ada gambar. Itu sebab sejadah ni tuan-tuan, dia bagusnya jangan ada gambar. Allahu Akbar, ni menara ni macam salah ni ya. Dia semayang tengok menara dalam sejadah ni kan? Dia kalau boleh gambar sejadah tu biar kosong, jangan ada apa-apa gambar di dalam. Sebab tuan-tuan, fawaswasa lahum syaitan, syaitan ni dia kerja dia apa? Dia mencari ruang untuk mewaswaskan kita kan. Dia mewaswaskan. Sebab tu memang dah kerja dia. Kita nak marah tak boleh, memang dia punya kerja dia kan. Kepakaran dia memang tu. Sebab tu tuan-tuan tak boleh marah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka satrah imam adalah satrah makmum. Satrah imam adalah satrah makmum jika juga menurut Imam Al-Baghawi, saf makmum di hadapan adalah satrah bagi makmum di belakang mereka apabila jaraknya dekat. Jadi kalau kita berdiri ni antara saf-saf ni, dia punya satrah dia orang depan lah. Orang depan. Jadi tuan-tuan itu sebabnya dulu sebelum ni kita buat penjarakan satu saf kosong, jadi orang boleh lalu tengah, sebab dia punya satrah tu jauh, jadi kita boleh lalu di tengah-tengah. Tapi hari ini tak boleh, sebab dia punya safnya kita telah rapat kan. Jangan lalu sebab tu dia punya satrah dia ada, dia dah bertemu satrah depan, orang depan dengan orang belakang, jadi kita tak boleh lalu lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,